Hai viewers, selamat kembali ke channel Langkah Kecil. Anda bersama saya Khairul. Pada kali ini, kami akan membawakan kepada Anda kisah mengenai kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Kisah ini banyak memberikan pengajaran dan membuka mata kita sebagai rakyat Malaysia. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka terkenal sebagai pusat perdagangan dunia sekitar abad ke-15 sebelum mengalami kemerosotan dan akhirnya mengalami keruntuhan selepas ditakluk Portugis. Pengkaji sejarah menyenaraikan pelbagai faktor keruntuhan kerajaan ini, dengan penyumbang terbesarnya ialah faktor kelemahan dari dalam kerajaan itu sendiri. Sebelum kita bermula, mohon kepada semua viewers untuk subscribe dan tekan butang loceng agar anda tidak ketinggalan dengan update terbaru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebagai tanda sokongan anda terhadap kami. Apabila mendengar tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka, kita pasti akan terbayangkan kehidupan masyarakat zaman dahulu yang hidup di rumah kayu dan bekerja sebagai petani atau nelayan. Sultannya pula duduk di istana lama dan tidaklah semaju bangsa dari barat. Ramai yang berpendapat sejarah ini tidaklah memberi kesan langsung kepada kehidupan kita pada hari ini. Kita sering disogokkan dengan kisah sejarah Kesultanan Melayu Melaka yang merupakan simbol kegemilangan bangsa Melayu dahulu kala telah jatuh ke tangan Portugis kerana tidak semaju dan berteknologi tinggi berbanding kuasa barat. Ini menyebabkan kita tidak mampu menepis kedatangan mereka. Tentera kita hanyalah menggunakan senjata kuno seperti keris, tombak, dan pedang berbanding bangsa dari barat yang memiliki pistol, senapang, dan meriam. Adakah kisah ini benar? Ketua Panglima Portugis Alfonso de Albuquerque pernah mencatatkan 500 tahun dahulu, setelah kota Melaka dikalahkan, Portugis berjaya merampas 3.000 pucuk meriam yang dikatakan hanyalah separuh daripada meriam milik Melaka. Ada yang menceritakan orang Portugis terjumpa sebuah objek yang bila dipandang akan terlihat wajah manusia itu di dalamnya. Objek itu sebenarnya adalah cermin, tetapi orang Portugis baru kali pertama melihatnya. Jadi, siapakah yang kuno dan siapakah yang lebih bertamadun? Bagaimanakah Melaka jika sudah bertamadun tinggi boleh jatuh ke tangan barat? Kota Melaka pernah digelar barat sebagai Venice of the East. Melaka sepatutnya memiliki angkatan perang hebat termasuk kelengkapan laut yang amat besar dan paling moden di bumi Melayu. Melaka ketika itu telah lama menerima para pengunjung dan pedagang dari peradaban-peradaban besar seperti Empire Islam di Timur Tengah, China, dan India. Melaka juga telah lama menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang jauh lebih maju daripada barat zaman itu. Pastinya, orang Melayu mengerti keperluan pertahanan untuk menjaga sebuah kota yang menjadi nadi perdagangan Nusantara, malah di seluruh dunia ini. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka merupakan kerajaan yang telah diasaskan oleh para Meswara pada tahun 1400. Kerajaan ini merupakan salah sebuah kerajaan terawal yang terkenal pada abad ke-14 dan ke-15, di mana Melaka telah menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di timur. Kedudukan Melaka yang strategik telah menyebabkan Melaka berkembang menjadi pusat perdagangan yang terkenal dan dikunjungi oleh pelbagai pedagang sama ada dari barat dan timur. Terdapat dua faktor kejatuhan Kesultanan Melaka dan salah satu ialah faktor dalaman. Faktor tersebut memberi kesan yang mendalam sehingga penjajahan Eropah yang membawa kebinasaan dan kehancuran Melaka.
Melaka jatuh bukan kerana orang Melayu kuno. Dahulu lagi, Melaka sudah memiliki meriam dan senjata lain yang boleh dibeli dari Timur Tengah atau membuatnya sendiri. Angkatan Laut Melaka yang memang telah diakui kecekapannya perlu meronda sepanjang Selat Melaka, antara laluan dagang tersibuk di dunia. Di bawah kepimpinan tokoh-tokoh seperti Bendahara Tun Perak dan Laksamana Hang Tuah, ia telah berjaya mengawal ancaman dari mana-mana pihak. Mereka mampu meronda dari utara Semenanjung hingga selatan dan ke Kepulauan Jawa untuk memantau dan menghidu pergerakan musuh sebelum mereka dapat menghampiri pusat pemerintahan di kota Melaka. Namun, di dalam buku sejarah, Angkatan Laut ini langsung tidak terlibat ketika Kesultanan Melaka diserang, sehingga dengan mudahnya boleh diserang tentera Portugis dari arah laut. Tidak ada satupun kapal Melaka yang menghalang dan menyekat serangan ini. Lalu, bagaimana kota Melaka boleh jatuh? Lebih pelik lagi, di manakah Angkatan Laut Melaka ketika ia diserang? Angkatan Laut ini langsung tidak terlibat sehingga Melaka dengan senangnya boleh dibedil Portugis dari laut. Tidak ada satu pun kapal Melaka menghalang. Tidak ada apa-apa sekatan. Tidakkah ini aneh? Inilah akibatnya bila raja yang lemah diangkat menaiki takhta, sementara pembesar yang korup diharapkan menjaga negara. Mereka yang benar-benar berkebolehan dipinggirkan, sedangkan pembesar berwibawa yang masih ada menjadi tawar hati. Bagaimana jentera pertahanan hendak digerakkan dengan cekap? Mungkin penduduk Melaka sendiri serta para pedagang luar sudah siap sedia membelot, membuka laluan untuk Portugis menawan Melaka, atau memang sudah lama wujud bunting dalam lipatan yang inginkan Melaka jatuh sehingga Angkatan Laut Melaka tidak berfungsi sama sekali. Ada cerita lama yang menyebut kebanyakan kapal yang menyerang kota Melaka sebenarnya bukan milik Portugis, tetapi Melayu, yang merupakan kapal Angkatan Laut Melaka juga. Sebuah laporan dari Portugis ada menyebut mereka pernah ternampak sebuah angkatan laut yang dikenal pasti milik orang Melayu sedang disediakan untuk menyerang dari satu tempat di perairan Melaka. Mungkin benar Bendahara Tun Mutahir sedang bersiap sedia untuk merampas takhta, atau ada pihak lain bertanggung jawab tetapi menuduhnya yang ingin berlaku khianat. Yang pasti ada pihak yang membelot. Sultan Mahmud yang memerintah ketika itu terpaksa meninggalkan kota Melaka untuk lari ke selatan. Dia terus diburu pihak Portugis dan terpaksa berpindah randah untuk menyelamatkan diri. Menurut report On the First Voyage Around the World yang dikarang oleh Antonio Pigafetta, Melaka ketika itu berkekuatan 20.000 orang tentera yang terdiri daripada tentera tempatan selain tentera upahan dari Jawa, Parsi, dan beberapa negeri Islam yang lain. Kelengkapan senjata Melaka merupakan 3.000 meriam dan 20 gajah perang serta senjata api seperti istanggar serta meriam-meriam kecil. Istanggar merupakan senapang kuno yang berasal dari Turki. Menurut Melaka History, karangan Haji Buyong Adil yang memetik daripada sejarah Melayu, kelengkapan pertahanan Melaka tidaklah sekuno seperti yang sering digambarkan. Bagaimanapun, kekalahan sebenar Melaka berpunca daripada Alfonso de Albuquerque mendapat bantuan daripada 5 buah jong Cina dan beberapa buah kapal dagang India. Anak-anak kapal mereka yang berlabuh di pelabuhan Melaka itulah yang bertanggung jawab memberikan maklumat penting tentang Melaka kepada penjajah Portugis itu. Mereka juga yang menyampaikan rahasia
tentang bekalan makanan yang sangat besar dari Jawa yang tersimpan di tengah-tengah kota Melaka. Mereka mengatakan untuk mengalahkan tentera-tentera Melaka dan negeri Melayu itu, Portugis perlu menyekat bekalan makanan yang datangnya dari Jawa daripada sampai ke Melaka. Alfonso de Albuquerque turut meminjam beberapa buah jong besar daripada angkatan dagang Cina dan menjanjikan satu tempat tinggi bagi mereka menonton aksi pertempuran antara Portugis dan Melaka. Pengkhianatan pedagang-pedagang ini sebenarnya berlaku bermula dari zaman Sultan Mansur Shah. Pertahanan darat Melaka juga begitu rapuh apabila para penyokong Mendelia yang tidak berpuas hati kerana Mendelia dijatuhi hukuman bunuh oleh Sultan Mahmud Shah membuka pintu kota sekaligus memudahkan Portugis mendarat di bahagian selatan dan utara Melaka dengan mudah sebelum menawan Jambatan Melaka yang terletak di tengah-tengah kota Melaka, yaitu di kaki Bukit Melaka pada 25 Julai 1511. Bukan sahaja pengkhianatan ini, Melaka turut dikhianati Nina Katu, sekutu kuat Mendelia. Nina Katu bagaimanapun dibunuh oleh Alfonso de Albuquerque selepas Melaka berjaya ditawan oleh Portugis. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kita haruslah sentiasa berwaspada serta mengambil iktibar daripada sejarah yang berlaku ini. Kesultanan Melayu Melaka bukanlah tewas kerana kuno dan tidak mempunyai kekuatan tentera. Tetapi ini berlaku akibat pengkhianatan anasir luar serta kelekaan rakyat dan pemimpinnya sendiri. Oleh itu, dalam masyarakat majmuk yang hidup di Malaysia sekarang, tidak kira siapapun kita, bersamalah menjaga kedaulatan dan keharmonian negara tercinta. Demikianlah kisah kejatuhan kota Melaka yang merupakan sebuah kerajaan hebat pada suatu ketika dahulu. Semoga dengan kisah ini dapat memberi manfaat kepada viewers semua. Sekiranya viewers mempunyai idea mengenai kisah yang anda ingin kami sampaikan, sila utarakan idea anda di ruangan komen di bawah. Sekiranya anda merasakan video kami ini bermanfaat, sila subscribe, like dan share video ini. Sokongan daripada anda amatlah kami hargai. Sampai jumpa lagi. Bye.